salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik, kita dah mula ni jam 10 pagi tepat. Okay, live surau pun dah bermula. Maka sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah daripada umatnya yang sentiasa merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh kita nak meniru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan layaklah kita dipandang dengan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan layaklah kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berkat Fatihah ini semoga bertambah-tambah barakah pertemuan kita dalam Raudatul Jannah sehingga menemukan sekali lagi kita di dalam syurga Allah yang sebenar. Amin. Dan juga kita hadiahkan pahalanya kepada insya-Allah menjadi sedekah kepada seluruh insan yang kita sayang, yang dulunya kita bertemu di atas tanah ini tetapi mereka sudah mendahului kita, sudah mendiami barzakh berada di dalam tanah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah terima amal soleh mereka saat hayatnya, dan Allah kabulkan doa-doa yang baik daripada kita untuk mereka dengan berkat doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah ampunkan mereka, Allah kasihan akan mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu pada pagi ini, walaupun pagi hujung minggu hari Sabtu. Hari Sabtu selalunya ibu-ibu buat apa? Kan? Dia ada family program. Kan? Family program, nanti suami kata jangan balik lambat sangat, kita nak pergi kenduri ni, kan? Nanti anaknya kata, ibu boleh tak hantar kakak nak jumpa kawan, kan? Nanti ada je, masya-Allah. Tapi kita dah merancang nak datang pada tanggal 6 Ogos di surau ini, masya-Allah, tabarakallah. Bila kita dah niat, ada je jalan-jalan yang Allah permudahkan. Sebab tu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal ini tergantung kepada niatnya. Jadi hari ini kita dipilih Allah untuk beramal, melangkahkan kaki, start kereta kita datang ke rumah Allah ni. Semua tu pahala dah. Kadang-kadang jumpa ibu-ibu di mana-mana yang jarang saya pergi, dia kata, Allah ustazah, cik tak tidur malam tadi. Pasal apa? Sebab nak jumpa ustazah hari ni. Sabar je lah, sampai tak tidur malam. Pasal apa kan? Saya nyenyak, elok je berdengkur siap. Kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, betulkan niat. Kalau semata-mata kita nak jumpa sosok tubuh badan tu, salah niat kita. Sebenarnya kita nak jumpa ramai saudara-saudara kita. Setiap kali salam, bersambut, setiap kali kita menghulurkan tangan, alhamdulillah, berdakapan selagi tidak ada apa-apa halangan, subhanallah, itu adalah ibadah. Jadi pelbagaikan niat kita. Duduk dalam majlis ilmu, kita diiringi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasang niat yang banyak, yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Kita fikirkan muslimat dirahmati Allah, kalau kita banyak niat, mungkin salah satunya tersangkut.
sebagai niat itu ataupun hajat itu yang diterima Allah. Tapi kalau kita fokus satu sahaja, kan ya Allah bagilah aku dapat pergi haji tahun depan, haji tahun depan. Maka kalau kita hanya itu saja, tahun depan tu masih kita tak dapat, kita menjadi manusia yang kecewa. Kita tak nampak sisi ataupun sudut maha baiknya Allah dalam pelbagai keadaan. Sebab itu di rumah sana yang mendengar secara dalam talian, mungkin ada orang yang dah berniat nak datang tapi berhalangan. Baiknya Allah tetap memberi ganjaran kepada orang yang dah berniat. Dan yang Allah permudahkan, memang hari ni ada dekat sini, kan Allah boleh batalkan kebaikan itu seandainya kita tak perbetulkan niat. Kan datang tadi, asyik baik aku dapat sampai kat sini. Sekejap lagi boleh gambar 100 kali dengan Ustazah kan. Yang sekali tu ikhlas tau. Kalau 100 kali tu dah tak berapa ikhlas dah kan. Jadi Ustazah sampai awal sikit tadi, sebab lepas ni saya nak mengejar masa, muslimat dirahmati Allah, untuk terus ke Sungai. Kak Emma dia minta jadual saya di sini sebenarnya lama dah. Tapi biasa macam itulah orang yang dah baik, yang dah rapat dengan kita ni, kadang-kadang kita lupa je. Ustazah dah ada dah jadual. Ada yang minta, lupa kan, lupa muslimat. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ada kita pun, mereka dah ada macam-macam orang dah untuk jadikan mereka berada dalam circle yang baik. Percayalah. Tapi kalau orang yang jarang-jarang kan, muslimat dirahmati Allah ni, tak pernah-pernah kita sampai kawasan ni, tak pernah ada saudara mara ukhuwah dekat sini ni, maka orang itu yang kita nak raikan dulu. Aci ke tak aci? Kalau orang mengaji ilmu, dia rasa aci Ustazah faham. Begitulah rasa sahabat Nabi, kan? Tetapi orang-orang yang baru nak dijinakkan hati, Nabi layani mereka ni sungguh-sungguh sampai mereka jatuh hati, jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah jatuh cinta, cakap apa pun, sekali ajak kat surau ada majlis ilmu, tak tanya pun ada apa nak sebut pula kan. Tak tahu kenapa suka sebut karipak pusing. Telah Nailio lagi. Lepas kuliah nanti ada karipak pusing tak? Kalau ada baru saya nak pergi kan. Oh sebab karipak pusing kau nak pergi. Tak jadi niat tu. Subhanallah. Jadi Kak Emma tanya lagi, Ustazah okey dah dapat tarikh 6 Ogos ni, apa tajuknya? Saya lupa lagi nak bagi muslimat. Lupa sampai satu hari tu Ustazah poster dah nak naik, Ustazah tak bagi tajuk lagi. Sebenarnya bagi saya cakap je dah tajuk apa pun. Sebab apa? Bila dia bagi tajuk tu, pandailah kita nak adjust macam mana. Tapi dia nak minta juga, Masya Allah, kasih sayang rasa hormat dia nak minta juga. Jadi kita pun bagi. Sebab apa saya bagi tajuk ni? Sebab masa tu saya tengah belik-belik buku ni, bagus juga ni, saya tanya tajuk je. Saya pun bagi tajuk sangka baik dapat baik. Okey Ustazah, terbaik. Dia pula kata terbaik. Belum sebut lagi, muslimat dirahmati Allah. Jadi marilah kita sama-sama bermula saat ini sampai bila-bila nak kekal menjadi orang baik. Walaupun hakikatnya muslimat, kita ni Masya Allah bermujahadah kan, berjuang berhabis-habisan nak jadi orang baik. Saat saya rasa saya dah berada di track yang baik tu Ustazah, masa itulah pula macam-macam ujian datang. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Macam angkat tangan yang rasa macam tu, kan? Bahaya ni Ustazah, kau orang tahu saya dalam masalah. Siapa orang Nusa Putra? Angkat tangan. Yang memang ahli karya sini, dekat kejiranan sini, kan? Cuba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya nak berkenalan ni. Yang ni tak apa, ni tak ada mengaibkan kan, saya memang nak berkenalan. Okey Kak Emma lagi, angkat tangan. Subhanallah, ini okey baik, jatuh tangan. Kenapa saya nak kenal? Kena kempen sungguh-sungguh dengan orang Nusa Putra ni. Wujud rumah Allah kat sini. Comel ni, ada majlis ilmu datang lagi, kabur lagi, bagi tahu lagi, aktifkan. Sebab banyak juga tempat yang saya pergi, suraunya cantik. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kagum. Ini mesti ahli karya ni, subhanallah. Kalau kata nak beli kapet, depa awal dulu. Tak apa beli kapet pakai duit saya. Tak apa nak buat tiang baru pakai duit saya. Jadi rugi kalau kita menjadi penyumbang tetapi kita yang tak mengimarahkan. Faham Kita kena mengimarahkan muslimat. Sebab bila kita duduk lalu, ni karya kita ni, rumah Allah ni berada di dalam karya kita. Lalu malam-malam kita tak sempat sembahyang dalam ni, adalah urusan hantar anak tuition dan sebagainya. Tapi kita bantu bayar bil elektrik dia setiap bulan. Ya Allah, aku bukan tak solat, ya Allah solat, tapi ada tanggungjawab lain. Tu ada kuliah maghrib tu rasanya dekat surau tu. Mudah-mudahan yang kita infak, kita masuk dalam tabung masjid, mereka guna pula bayar bil elektrik surau tu. Mudah-mudahan ada pahala yang berjalan mengalir untuk kita. Itu namanya amal jariah. Muslimat dirahmati Allah, ambil apa saja peluang. Jadi walaupun kita ni bukan meramaikan, tapi kita menjadi tukang sebar.
Sebab tu saya cakap dengan Kak Yanti tadi, ada banner surau ni kan main. Sekarang dah tak payah banner-banner, tak apa, banner dah 100 lebih muslimat, kadang sampai 200 lebih. Baik masuk duit dalam tabung. Ustaz Azhar macam tu je, kerana perjalanan e-poster tu lebih laju. Masuk je e-poster ni, masuk je. Kalau tak ada syarat yang kita kata apa, muslimat dirahmati Allah, macam Ustazah punya tabung umrah dan amanah saham akhirat. Tiba-tiba dia masuk poster kuliah Ustazah Zai. Ustazah akan cakap ini bukan medan dia, ini bukan ruang dia, tolong hormat orang lain. Maknanya masuk dalam grup lain sebab tak ada halangan. Jadi kalau grup ni tak boleh masuk apa-apa pun, supaya kita menghormati, memberi hak kepada orang lain dalam grup ni, jadi jangan masuk. Tapi kalau tak ada halangan macam tu, majlis ilmu, e-poster kan, kita cuma menggunakan modal kreativiti orang yang buat poster tu saja. Masya Allah, sebab Ustazah rasa macam gantung poster dekat luar ni tapi orang buat tak pandang saja. Muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan 100-200 yang dibelanjakan itu juga menjadi infak di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini pelbagai cara, yang tak datang secara hadir boleh dengar secara dalam talian. Kita nak raikan semua sahabat-sahabat kita ni dengan sangka baik. Sebab apa? Muslimat, kekanda bonda, sahabat-sahabat yang saya sayang kerana Allah. Apa yang kita lihat sebenarnya itulah yang kita dapat, kan? Apa yang kita lihat itulah yang kita dapat. Allah Maha Adil. Ini sifatnya Allah, namanya Allah Al-Adil. Allah Maha Adil. Kenapa Allah menciptakan ada manusia yang kadang-kadang kita cerita kat dia, cantiknya surau ni, kan? Rupa-rupanya Ustazah janganlah cerita, Ustazah lupa ke akak tak nampak. Ada di kalangan saudara kita yang diuji Allah, matanya buta. Tapi terkadang Masya Allah, Tabarakallah, kenapa cara dia memandang Allah yang maha besar tu lebih besar cara pandangnya berbanding kita yang melihat dengan mata zahir kita. Faham ya? Jawapannya sebab dia membesarkan Allah dengan ujian yang dia sedang terima. Aku buta ni Allah, tapi Engkau datangkan suami yang baik untuk pimpin aku ke mana-mana. Aku buta ni Allah, tapi Alhamdulillah anak aku tak degil mana macam anak orang lain. Aku buta ni Allah, tapi aku masih boleh sujud kepada Engkau. Saya bawa jemaah umrah tajaan, orang buta, muslimat dirahmati Allah. Saya jumpa dia, Pak Cik Talib, kami datang ni nak bawa berita gembira. Pak Cik mimpi apa malam tadi? Itulah Pak Cik macam lepas tahajud tu mimpi nampak ada satu cahaya. Walaupun mata Pak Cik ni dah lama tak nampak cahaya. Rupa-rupanya bila Pak Cik ikut cahaya tu, hujungnya nampak Kaabah mengalir, kan, air mata. Allah, kita dah tak sampai hati, sebab baik dia tak nampak aku nangis ni, kan? Dia tak nampak kita nangis, kan? Macam tahu je orang tua ni. Pak Cik, saya datang nak bawa berita gembira, kita nak terbangkan Pak Cik ke Baitullahil Haram. Tak gembira lagi. Sengih, sinis je sengih dia tu. Kenapa Pak Cik macam tak gembira? Ini dah kali ketiga, 4 dah orang nak bawa saya pergi Mekah. Tapi saya tak seronok sebab saya kena pergi seorang. Saya kena bawa teman saya, kekasih saya, isteri saya untuk menguruskan saya di sana. Okey, faham? Sebab apa muslimat dirahmati Allah, kalau dia duduk 4 orang sebilik, kawan-kawan dia tahu ke minta maaf sebut seluar dalam dia mana? Kan? Macam mana nak bawa dia pergi bilik air? Hanya isteri saya, inilah wanita yang bertungkus lumus. Sama-sama bersusah payah. Saya bukan buta daripada muda mula-mula kahwin dengan dia, Ustazah. Saya buta sebab kerja saya dulu. Tengok daripada dia kenal saya tak buta, sekarang saya buta, dia masih setia dengan saya. Tak, kami bukan nak bawa Pak Cik seorang, kami nak bawa isteri Pak Cik sekali. Masa itulah dia meraung menangis. Subhanallah. Jadi kita nak sebut semua ni kerja Allah. Muslimat dirahmati Allah, kerja Allah. Jadi bila sampai ke sana pun dia tak dapat untuk tengok Kaabah. Tapi tiba-tiba kami bila buat, masa tu belum Covid, jauh lagi nak Covid, kan, kita tengok-tengok bang Pak Cik tu. Kita buat tawaf sunat ni sebelum solat. Dia berdiri, Pak Cik, kenapa berdiri kat sini? Kan sebab nak sembahyang depan Kaabah walaupun tak nampak Kaabah. Kawan-kawan bilik muslimat pimpin tangan dia, pimpin. Tengok kerjanya Allah. Saya kan bercerita ni nak mengajak roh sangka baik ni, muslimat dirahmati Allah, sangka baik dengan Allah. Sebab ketika itu isterinya macam awal 50 lah, awal 50 gitu. Dah 4-5 tahun tak datang haid. Sampai dekat Mekah, Allah uji dia haid. Dah lama tak haid. Ustazah, macam mana saya nak pergi temankan suami saya pergi Mekah, padahal saya dibawa ke sini untuk memimpin suami saya. Saya kata itu perancangan kita, tapi kita tak tahu perancangan Allah.
Dapat pula duduk sebilik kawan-kawan. Tak apa pakcik, biar kami bawa pakcik, kan? Akhirnya kawan-kawan bilik sentuhkan tangannya ke Baitullahil Haram. Menangis ni. Dia jadi ketagih nak sembahyang depan Kaabah selalu. Sebab apa? Berdiri 1 jam tak apa, berdiri 1,5 jam tak apa. Subhanallah, kan? Relax je berdiri. Kami yang tengah tawaf sunat ni nampak, pakcik kenapa lama sangat berdiri? Tak apa ustazah, yang penting dapat solat depan Kaabah. Saya tak nampak tapi saya dapat rasa Kaabah tu dekat dengan saya, dan kawan saya pegang tangan saya, sentuhkan dekat dinding Kaabah. Subhanallah, kalau Allah pilih, Allah berkehendak, macam-macam boleh dapat. Jadi saya cakap dengan isterinya, akak sangka baik, akak direhatkan oleh Allah dalam suasana macam ni, redha. Mungkin tak 8 hari sampai kita balik ke Malaysia, akak dapat walaupun umrah sekali. Akak niat je, ini adalah kebaikan Allah. Ramai kawan-kawan ni nak dapat keberkatan, bantu orang ad-du'afa, orang buta macam suami akak. Jadi akak rehat, akak pergi beli aiskrim kat kedai sebelah tu, akak balik bilik, kami pergi masjid, akak guling-guling makan aiskrim, sedap. Syok kita kan. Sangka baik dengan Allah. Segeralah habis haid ni, ya Allah, aku nak masuk buat umrah dalam Masjidil Haram. 3 hari, hari yang keempat mandi. Betul lah ustazah, kan dulu-dulu kalau haid sampai 8-9 hari ni, hari yang keempat bersih, dapatlah berdua-duaan dengan suaminya. Sebab apa? Sebab dia set otak dia, kan, Allah nak bagi aku rehat sekejap. Duk bertahun dah jaga suami ni yang macam ni. Jadi Allah plan untuk dia. Tapi kalau kita kenapa dah lama tak haid, tiba-tiba haid, dah lah aku nak bawa laki aku, kita rasa macam laki kita tu hanya boleh selamat dengan bantuan kita. Kita belum ada sangka baik dengan Allah. So pengalaman-pengalaman macam ni muslimat mengajar Ustazah Zai untuk apa situasi pun teruslah positif, bersangka baiklah, sebab natijahnya nanti akan baik. Benar kan kata buku ni, apa yang kita lihat, apa yang kita sangka, itulah yang akan kita dapat. Masya Allah. Jadi nak kawal emosi, nak set minda kita ni kepada yang baik bukan mudah, kecuali depan kita memang betul-betul baik. Ustazah, suami saya ni memang bukan orang baik, nak sangka baik macam mana lagi? Kan dia punya kemain, dia kona kan sahabat-sahabat. Kan hanya akak je yang tahu dia baik ke tak baik. Tu dah siapa dengar kuliah Latahzan pagi tadi, saya terkekek-kekek gelak. Sebab ustaz bawa sahabat Mekah pergi rumah seorang sahabat jemaah umrah ni kan. Dia kata apa? Dia kata, ustazah, saya cakap, bukan dia cakap, ustaz bagi tahu dengan Ustaz Rahman malam tadi. Dia kata, Ustaz Rahman, apa kakak petang tadi tu cakap dekat saya? Ustaz terkekek-kekek tak nak jawab. Cakaplah, ceritalah, janganlah rahsia kan. Rupanya kakak tu kata, untungnya Ustaz Azwan dapat Ustazah Zai tak pernah marah sepanjang kawan dengan Ustazah Zai. Saya kata, akak nak tengok saya marah bila? Datang-datang ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi, balik wabillahi taufik, memang tak marah lah. Tiba-tiba nak marah-marah orang, duduk diam-diam dengan ceramah, nak kena marah pasal apa? Kan kalau akak nak tahu, mai duduk sebilik dengan saya kan. Ada marah juga. 20 tahun kot, takkanlah tak ada marah. Faham muslimat? Kita dengan anak-anak, anak tidur waktu subuh kan, yang lain kita kejut. Yang tu anak kesayangan bang, dapat 10A SPM, malam-malam dia bangkit study. Tak apa, biar-biar. Kan kita tak nak marah ke muslimat? Sebab Nabi SAW saat dia berlembut, tapi saat dia bertegas, muslimat, bukan sahaja dengan lisan, nada ketegasan, tapi dia mengangkat senjata. Untuk apa? Jangan buat main ni, ini perintah Allah. Jangan buat main ni, ini perintah Rasulullah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak, direct. Tak ada siapa yang boleh kata benda ni salah. Jadi kalau ia datang daripada agama Allah, untuk kita membetulkan, untuk kita mengajak, sebab ini juga perintahnya Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aku tak ada niat lain ya Allah, nak ajak kepada kebaikan, nak hindar daripada kemungkaran. Sebab kita tak kuat kalau seorang-seorang. Kita nak duduk dalam circle yang baik, kita nak melihat perkara-perkara yang baik, maka haruslah bermula dengan diri kita. Makin ramai dekat belakang tu, pindah kat depan. Kalau duduk atas ribu ustazah boleh juga, tapi seorang je lah boleh duduk. Depan ni banyak kosong lagi. Kesian nanti orang buka pintu, langkah-langkah kat kita kan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, cara pandang dan fikiran mesti sentiasa baik dan positif. Barulah kita dapat melahirkan, muslimat dirahmati Allah, kebaikan, dapat melahirkan kebaikan dan hasil yang positif. Mesti sentiasa berfikiran positif. Okey, kita bagi masa dulu sekejap. Okey, mari berganjak ke hadapan. InsyaAllah. Alah pandainya sayang. Berapa tahun tu? 6 tahun. Masya Allah. Bawa buku apa tu?
Okey, boleh ke depan. Okey. Kenapa para alim ulama kita mengajar supaya kita sentiasa berfikiran positif? Muslimat dirahmati Allah. Kerana berfikiran positif bukanlah menafikan realiti, sehingga hitam pun dikata putih. Kan kita nak jadi positif ni, orang kata air ni penuh dengan, gelas ni penuh dengan air berwarna hitam. Kita pun kata hitam ke putih? Kita pun cakap air ni hitam ni. Tiba-tiba kita cakap putih. Kan orang ramai-ramai depan ustazah ni akan kata apa? Ustazah ni tak sihat akal ni. Dia mesti kapal terbang dia tak lulus lagi ni nak pergi umrah ni kan. Sebab tu dia jadi macam ni sekejap otak ni. Yang ni air hitam memang hitam. Tapi dengan hitam ni muslimat dirahmati Allah, kita pandang dengan hati yang putih. Faham Air ni tetap hitam tapi kita pandang dengan hati yang putih. Saya bagi contoh mudah kebiasaannya. Kalau saya nak pergi drive mana-mana, semalam pun saya nak pergi IPK KL, saya sesat. Subhanallah, nanti bila dengan Jaja selalu, alamak ustazah kita salah jalan ni, macam mana ni? Relax je Jaja. Mesti ada sebab ni Allah bagi kan. Kadang-kadang tempat yang saya biasa pergi, macam mana tempat biasa pergi, kita boleh salah masuk simpang. Kan kau nak ikutkan, kalau dah rasa terlambat sebagainya, marah muslimat. Memang kita dah tersesat. Macam mana kita nak nafikan realiti kita dah tersesat tu? Bagi tahu dengan minda kita, biasa ikut jalan tu. Kita tak tahu mungkin kalau ikut jalan tu tadi ada pokok tumbang hempap kepala kita sebagainya. Kan kita tak tahu mungkin ada orang langgar kita. Ya Allah, tak pernah tersilap di sisi Engkau yang berkehendak. Maka kita bagi tahu dengan diri kita, kita salah jalan ni sebab Allah nak selamatkan kita daripada malapetaka. So tetap realitinya itu, tetapi dengan memandang mata hati kita yang putih, insya-Allah dia akan menjadi putih. Sebab tu ulama mengajar kita, hati kita yang penuh dengan kehitaman ini, kita nak mati dengan qalbun salim, hati saya. Salli ala Muhammad. Baik. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya bagi satu analogi lagi, muslimat dirahmati Allah, gelas yang dipenuhi dengan air berwarna hitam. Kan kita kata nak tuang, nak buang, sebab dulu hati saya jahat ustazah, saya suka bersangka-sangka buruk, dengan Allah pun sangka buruk, dengan hamba-hamba Allah pun bersangka buruk. Macam mana saya nak buang, nak tukar hati yang begitu? Kita tak boleh senang-senang je transfer muslimat. Pergi jumpa doktor, boleh tak tolong belahkan dada saya, nak tukar hati saya dengan hati apa? Hati Syekh Zainul Asri. Kenapa? Sebab malam tadi baru sampai daripada Mekah contoh. Nampak lembut dia, ustazah kot lah saya pinjam hati dia sekejap bagi dia rehat, penat balik daripada haji. Kan seminggu tak payah ada hati yang begitu, try pakai hati saya pula. Boleh ke muslimat dirahmati Allah? Kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh main pindah, main tukar, kerana iman tak boleh diwarisi. Semuanya atas kita. Jadi sebab tu Ustazah Zai kempen benda simple je. Tolonglah kasihan pada diri kita sendiri. Tak ada siapa nak kesian, nak sayang diri kita mengatasi kita sayang pada diri kita sendiri. Kalau tak Allah tak pesan, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Muslimat, kita tak ada alasan. Suami saya macam tu Ustazah, anak saya, persekitaran saya tak bagus. Kita kena cari. Ibu-ibu jangan bertapi, jangan bernanti. Kita banyak dah buang masa sebenarnya kan. Sedar tak sedar kita dah ada berapa orang anak. Sedar tak sedar dah ada cucu dah. Bukan sikit, berbelas-belas, cicit pun dah ada dah ni ustazah. Masya Allah sahabat-sahabat, daripada rumah kecil sampai rumah besar. Alhamdulillah. Dulu susah ni hidup ni ustazah, alhamdulillah sekarang boleh bernafas lega. Siapa yang bagi ni? Allah. Dalam pada kita kata aku tak mampu nak tempuh, aku takut, aku resah, aku susah, rupa-rupanya Allah sentiasa ada dengan kita. Kan matahari yang sama, bulan yang sama, bintang yang sama, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah sekarang. Zaman Nabi Adam alaihissalam tak ada apa-apa gadget ke prasarana macam kita kemudahan sekarang ni. Jalan-jalan ada jalan tar, jalan raya, jalan semua ada. Comel cantik kan. Kita ada sekolah tempat anak-anak, kita ada masjid yang indah-indah. Mereka tak ada. Tapi mereka menyembah Tuhan yang sama, tak pernah bertukar zaman berzaman. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi kenapa kita nak guna kaedah ataupun cara lain? Caranya adalah terus mendekat kepada Allah. Dan lawan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sentiasa melawan sangka buruk kita untuk berada di atasnya adalah sangka baik. Kerana kita dah set orang yang sentiasa bersangka baik, dia datang daripada iman dan ilham para malaikat. Kan kenapa? Oh, tak ada cara dah aku nak tuangkan air ni.
Sebab syarat ustazah kata nak tonggengkan tak boleh, nak pecahkan kot bawah bagi lubang tak boleh. Jadi kaedah rupanya kita tuanglah air putih yang banyak-banyak. Kita buat dosa dulu. Kita tak boleh patah balik ke belakang. Ustazah, acik ni, selalu orang sembang dengan saya macam tu. Saya ni pencen profesor ustazah, saya ni pencen doktor, saya ni pencen lawyer. Masya Allah, malunya saya duduk sebelah akak ni. Kan jauhnya lah saya. Tak, jangan cakap macam tu ustazah. Kalau boleh patah balik ke belakang, akak tak nak masuk universiti jadi doktor, jadi lawyer ni, akak nak jadi ustazah. Kata, ya aku pula nak jadi doktor, dia pula nak jadi ustazah. Kan? Tak payah patah balik ke belakang cik. Tak payah patah balik ke belakang. Dah terbaik dah apa yang Allah bagi. Tapi sekarang Allah pilih kita untuk sedar, salah ke selama ni kita makan gaji sebagai doktor, lawyer semua tu? Tak salah. Anda hebat. Buktinya anak-anak besar dengan apa yang kita usahakan. Anak-anak dapat pendidikan dengan apa yang kita usahakan. Kita tak mungkin patah balik ke belakang. Kalau kita menyesal, ustazah anak-anak saya tak taat saya. Sebab dululah saya ni masa mengandungkan dia tu, saya tak pandai pun nak baca Quran. Tahu tapi tak ambil peluang tu. Tahu kita mengandung ni kena buat benda yang baik-baik, Masya Allah. Tapi kenapa masa tu tak rasa nak buat? Kalaulah boleh anak yang dah besar-besar tu nak konyok-konyok. Buat apa cik konyok-konyok? Nak masuk balik dalam perut. Buat apa nak masuk balik dalam perut? Nak mengandung balik baca Quran hari-hari. Tu yang salah muslimat. Kan kita dipermainkan oleh iblis dengan benda yang buang masa. Kita tak mungkin patah balik ke belakang. Sekarang, walaupun dalam keadaan kaki dah kena potong sebelah, kenapa masih ada orang pakai wheelchair? Hatta tak boleh dengan wheelchair berjalan bertawaf di Baitullahil Haram. Mata saya nampak, ya Allah Tuhan, dia tak bertawaf dengan kaki tapi dia bertawaf dengan tangan. Kerana apa muslimat? Sebab hatinya mahu. Bila hatinya dah memandang Allah, dah tak ada alasan lagi. Jadi macam mana kita nak tarik hati kita sendiri? Tolonglah mendekat dengan Allah. Kerana Allah tak pernah jauh dengan kita. Subhanallah, Allah hulurkan pelbagai tali untuk kita paut tali itu. Kan apa tali Allah ni? Ujian-ujian yang Allah hantarkan pada kita. Tapi kita selalu bertanya-tanya, kenapa aku yang diuji macam ni ya Allah? Sebab Allah tahu dengan cara itulah mudah untuk engkau masuk ke syurga Allah. Syaratnya tempuh. Kita nak kuat ni muslimat, akan datang kekuatan ini dengan sangka baik. Percayalah, okay? Sebab apa nak kena sangka baik? Kerana sangka buruk sebenarnya adalah akar kepada fitnah. Bila datang sangka buruk, dia merupakan akar kepada segala fitnah. Ada je hati yang bersangka buruk, itu satu akar. Apa yang akan tumbuh? Batang-batang keburukan, ranting-ranting keburukan, daun-daun keburukan. Nampak berbuah, nampak macam bestnya kawan dengan dia ni, kan? Tapi rupa-rupanya hasilnya tu adalah keburukan. Masya Allah muslimat, nampak saya sejak kawan dengan dia tu, projek saya masyuk saja. Tapi rupa-rupanya bukan benda halal yang Allah redha, keburukan. Okay? Kita tak mahu macam tu. Apa bukti? Katanya Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya allazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangka-sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangkaan itu ialah satu dosa. Itu kalimah ism di hujung. Alif, sa, mim. Bukan ismun. Ismun nama. Ma ismuka, kan? Ma ismuki, itu is huruf sin. Kalau sa ismun kita sebut macam dekat-dekat je memang. Tapi bahasa Arab ni sebab tu kena belajar. Ya, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran ni dengan tartil, dengan tajwid yang betul supaya sampai dapat lahjah Arabiyah. Kita Jawaiyah ke, kita Banjariyah ke, kita Jermaniah ke, bila kita balik kepada Quran, semuanya dapat lahjah Arabiyah. Masya Allah, tabarakallah. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. So bila bersangka-sangka, orang duk tanya saya, muslimat dirahmati Allah, ustazah, saya sangka je buruk dalam hati ni, tapi saya tak pernah cakap buruk. Dosa tak ustazah? Saya nampak itu kenapa tu kan, masam je gaduh dengan laki tu malam tadi. Laki dia tu memang garang tu. Astaghfirullahalazim, aku ni tak baik je, kan? Cepat-cepat istighfar supaya hati kita tidak semakin kotor dan hitam. Siapa yang boleh rawat? Sahabat jiran kita yang duduk sebelah ni kata, hang lain macam dikedut dahi tu pasal apa?
Aku tengah sangka buruk kat sebelah ni, kan? Kenapa kau sangka buruk? Adalah, share lah kat aku sikit. Kita tak cerita, muslimat. Sebab konon-konon kita tahu dah bahawa bercakap buruk tu adalah dosa. Kenapa saya guna perkataan konon-konon? Kita di kalangan kita bukan tak tahu mana dosa, mana pahala. Betul kan muslimat? Tapi kenapa rasa lazat, syok sungguh-sungguh kalau buat dosa ni? Allahu Rabbi. Sebab kita tak nampak. Bisikan malaikat dah sampai pada kita awal dah. Malaikat kata nak tidur dulu ke, nak zikir dulu? Nak tidur dulu ke, nak solat dulu? Kan? Malaikat akan kata solat dululah, nanti mana tahu terlajak. Kita dah diberitahu, bisikkan oleh malaikat. Tapi nafsu kita selalu menguasai. Kan tak apa, biasa aku memang kalau tak sembahyang ni, aku memang akan terjaga. Rupanya azan subuh baru terjaga, tak solat isyak kita malam tadi. Allah sentiasa mendatangkan ujian-ujian berbentuk begini. Maka Allah melarang sikap bersangka buruk yang akan menggugat persaudaraan. Sebab sangka buruk ni boleh menggugat persaudaraan. Mustahil boleh hidup bermasyarakat dengan aman sekiranya kita bersangka buruk, menjadikan sangka buruk itu sebagai satu budaya. Okay, maknanya kita istighfar yang dalam hati tu tak menjadi dosa lagi bila mana kita bersangka buruk di hati tapi tak terzahir, tak terpamir pada lisan ataupun perbuatan. Biasalah, Ustazah, macam ni saya kau nampak orang tu mesti, Tanta dia ni pencuri kot. Tanta kalau aku jadi jiran dia ni nanti kan dia tak baik dengan aku kot. Jumpa orang ada je sangka buruk. Macam mana nak buang ni Ustazah? Tak payah kabur ke orang. Cepat-cepat astagfirullah, aku kan tak duduk dengan dia lagi. Mana tahu, cuba je lah. Tapi sebagai orang baru berhati-hati. Sebab aku tak kenal lagi dia ni. Kan istighfar perbanyak dalam hati. Jangan dilafaz. Bila dilafaz dia boleh jadi mengumpat. Bila dia lafaz, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita boleh jadi menghina. Itu wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil, bercakap depan, muslimat dirahmati Allah, sampai menyakitkan, bercakap belakang, yakni mengumpat. Kalau kawan tu tahu, tadi orang tu sangka buruk dengan awak. Dia kata awak ni jiran baru, Tanta pindah sini ni sebab dulu pernah kena tangkap dekat rumah lama ni. Tu yang duduk dekat sini ni. Kecil tak hati orang tu. Lah dia tak tanya aku pun siapa aku yang baru pindah sebelah rumah ni. Kenapa dia pergi bercakap ke orang tu? Itu mengumpat. Lumazah, dia pergi petang-petang, jiran baru ke? Nah saya hantar kuih. Awak memang macam ni ya, jalan sengit-sengit macam ni, peliknya. Kan? Kita pun kata, memang saya capek sebelah kaki ni. Tapi janganlah cakap macam tu. Kritik berdepan. Sakit tak hati kawan tu? Ini humazah dan lumazah. Menyakiti hati orang yang mendengar. Subhanallah, bayangkan itu hati kita yang keluar sebahagian satu juzuk saja daripada sangka buruk. Kita keluarkan di lisan. Maka orang yang alim muslimat, sebelum dia keluar di lisan, dia akan beristighfar di hati. Dan dia tahu orang yang humazah dan lumazah nantinya akan dimakan oleh hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Yang kalau dihumban dalam neraka hutamah itu, dia tak bakar rambut yang mudah terbakar. Dia tak bakar kulit, tapi dia bakar bahagian dada. Kenapa dia bakar bahagian dada? Kerana jahat mulutmu, sangka burukmu, jahat perbuatanmu adalah datang daripada hati yang sentiasa bersangka buruk. Nampak tak kesan dia muslimat? Jadi sebab itu dia kata sangka buruk adalah akar kepada segala fitnah. Allah dah beritahu kepada kita dalam Al-Hujurat ayat 12. Daripada Abu Hurairah, kita tengok hadis pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waz-zanna fa inna-zanna akzabul hadis." Jauhilah bersangka-sangka, kerana bersangka-sangka ialah bicara yang paling dusta. Bila bersangka itu adalah bicara yang paling dusta. Hadis Nabi kita tak faham. Apa maksud Ustazah bila kita bersangka-sangka itulah bicara yang paling dusta? Aku rasa jiran baru aku ni something wrong lah dia bang. Kalau tidak, kenapa pagi-pagi tak nampak muka dia? Malam baru ada dekat rumah. Kita bersangka-sangka muslimat. Kita tak tanya dia. Padahal itu adalah perbuatan dusta di sisi Allah. Sebab kita tak dapat kebenaran. Jomlah bang kita menenangga. Kita bawa lah apa-apa yang patut. Asal daripada mana? Kenapa tinggalkan rumah lama duduk kat sini ni? Kenapa? Oh saya pindah kerja kat sini. Kan kita dah sangka-sangka. Kita kata dia kena halau dengan tuan rumah lama dia. Padahal sebab dia dapat tukar kerja kat sini. Sebab tu dia pindah sini. Subhanallah muslimat. Maka yang di dalam hati masih boleh dipadam dengan istighfar.
Tapi kalau dah keluar kat lisan, menyakiti hati orang, selagi mana kita tak minta kemaafan kepada Tuhan punya badan, Allah pun takkan ampunkan dosa kita. Jadi kesan daripada akar fitnah kepada sangka buruk tadi, boleh tak kita delete dosa kita hanya dengan beristighfar? Kita minta astaghfirullah, astaghfirullah, macam-macam versi lah kita beristighfar. Solat taubatnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak pergi Mekah ni Ustazah, nak betul-betul bertaubat depan Kaabah, silap. Sekarang orang duk cemburu dengan orang yang berada di tanah haram. Muslimat dirahmati Allah, orang yang baru balik haji ni pun cemburu dengan mereka. Pasal apa? Pasal masa mereka ada dekat sana tu tak boleh sentuh Kaabah. Mereka balik je Malaysia, boleh pula sentuh Kaabah. Kan rasa nak patah balik je Ustazah, nak sentuh Kaabah balik kan. Tak ada fadilat apa muslimat dirahmati Allah kalau kita bersangka-sangka sebut sahaja orang yang berada di situ semua rezeki. Tapi nampak tak sikap manusia? Kita daripada awal lepas Covid tu buka program umrah sahabat-sahabat. Ustaz Azwan pergi bulan 10 tahun lepas. Lepas tu mula bawa jemaah bulan 12. Lepas tu ditangguhkan, kita tak boleh terbang pula. Bulan 3 pula terbang. Kemudian kami bawa jemaah akhir Ramadan, awal Ramadan. Semua ni rezeki yang berbeza-beza. Ustazah, halang ni tak boleh nak masuk Hijri Ismail, tak boleh nak ni. Tak apa, rezeki Allah bagi kita macam ni. Kan? Kemudian mereka minta supaya kita boleh sentuh Kaabah. Kerajaan Saudi dah bagi dah sentuh Kaabah. Tiba-tiba kemarin baru keluar, bersesak-sesak melampau hari Jumaat dekat Hajarul Aswad. Kan? Sampai kita tak boleh nak tawaf dengan tenang. Susah kalau macam ni, baik hadang semula. Pening dah. Orang kat sana minta hadang balik. Inilah dia manusia. Kan, kita duduk dalam situasi apa pun, bila mana kita bersangka baik, dia akan jadi baik. Ya Allah Tuhan, kan kita tak dapat menyentuh Kaabah ni, takut balik sepertinya orang bertuhankan Kaabah. Duk sebulan mimpi, ya Allah Ustazah, ada satu saat tu cium pipi saya, moncong saya ni betul-betul dekat kain Kaabah tu. Ya Allah, terkenang-kenang sampai sekarang. Mudah-mudahan itulah tanda mabrur, tak ada kat lebur terus. Sebab akak balik ni duk teringat moncong melekat dekat kain Kaabah tu. Itu bukan Tuhan kita. Tersilap muslimat dirahmati Allah. Kesian orang yang macam ni. Jadi kita kena faham. Itu sebab dalam perjalanan tadi saya cakap dengan Ustaz Rahman. Kadang kan Ustaz, manusia ni betul lah macam mana manusia menuhankan manusia lain. Faham Sedangkan kata Rasulullah, kalaulah ada manusia boleh menyembah manusia, aku akan perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya. Nak cerita betapa seorang isteri ni nak masuk syurga dengan mentaati suami. Kan bila kita dalam kepala ni nak taat suami macam tu, saya ingat suami saya tu semayang tak semayang. Baik tak payah taat kalau macam tu. Dia diam je, tak payah angkat tangan. Kan habis satu Nusa Putra ni tahu kan. Dia diam je. Itu Allah bagi dekat kita, muslimat dirahmati Allah. Tapi rupanya dengan suami yang macam tu lah bila kita bersangka baik dengan Allah. Kalaulah tak dapat suami yang macam ala-ala Fir'aun ni, ya Allah, aku tak dapatlah jadi Asiyah kot. Kan muslimat. Sebab itulah tak payah cerita buruk. Cukuplah kata Ustazah, alhamdulillah. Kalau tak kerana suami yang begitu, saya tak kenal solat hajat Ustazah. Apa maksudnya begitu? Ustazah, saya takkan tanya sahabat. Aku faham sangat dah akak ni bercakap ni kan. Faham sangat dah muslimat. Sebab Nabi, bahkan Allah tahu melalui ujian yang Allah berikan kepada kita, barulah kita sibuk di lisan dan hati kita, Ya Rab, dengan penuh perasaan, dengan jiwa kita. Kalau tidak, kita tak boleh menjiwai muslimat. Kita tak boleh menjiwai. Datang ujian tu barulah kita boleh menjiwai. Subhanallah. Sebab tu Allah bagi pada kita cara untuk jauh daripada neraka macam mana, cara untuk dekat kepada syurga bagaimana. Kat mana? Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah dia kitabnya yang tak ada ragu-ragu padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi kalau kita tak balik kepada Quran muslimat, jangan mimpi kita nak pulang dengan cahaya yang bergemerlapan. Kan baca. Ini setan datang kan. Kadang-kadang yang terlebih setan ni manusia kan. Hang baca Quran ni hari-hari, hatam berkali-kali ni. Hang faham apa daripada Quran? Aku tengok sama je macam orang lain. Pakai tudung tapi ngumpat orang juga. Kan kita pun astagfirullah, ini betul-betul kena batang hidung aku ni. Aku baca Quran tapi aku ngumpat orang ni. So apa yang kita nak perbaiki? Faham tak muslimat? Apa nak perbaiki? Mungkin aku tak faham apa yang Quran bagi tahu kat aku. Subhanallah. Sebab tu bersepah bahasa mudahnya sekarang majlis ilmu. Tinggal kita nak tekuni atau tak tekuni.
Saya menjadi saksi di muka bumi Allah ni, muslimat yang saya sayang kerana Allah. Orang yang istiqamah dalam majlis ilmu, cara pandang dia berbeza dengan orang yang tidak istiqamah. Jap datang, jap tak datang. Semalam saya dengan ibu pejabat kontingen KL, polis-polis kan, berapa ramai yang pakai pakaian polis tu, kita nampak memang dia bertugas sebagai polis lah walaupun wanita. Sayang saya ni pada mereka sebab saya faham sibuknya mereka ni dengan wanita bekerja. Bukan senang nak duduk dalam majlis ilmu macam kita ni. Tapi bila sekali-sekala buat program, mereka cuba untuk datang. Lembutkan hati mereka, jinakkan hati mereka, ya Allah, permudahkan urusan mereka. Terbukti di kalangan mereka yang saya kata sibuk, kerja, tak sempat nak hadir majlis ilmu, ada yang menekuni. Bahasa dia, cara dia bercakap tu, ni macam dengar kuliah aku je ni, kan muslimat. Sebab apa? Sebab dia kata, ustazah, dalam perjalanan pergi kerja, kalau saya tak sempat live balik, maknanya dia nak dia mencari. Bila dia mencari, cara pandangnya berbeza. Faham tak muslimat? Jadi kita nak tolong diri kita selamat daripada neraka Allah tu, jangan pilih-pilih guru. Saya selalu di Nusa Putra ni, bukan saya gurunya, betul kan muslimat? Bukan saya. Mesti masjid ada surau ni ada jadual yang siapa ustaz mengajar 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, sebulan sekali. Bawa kitab apa, page by page dia mengajar ni. Itulah guru kita. Kita nyampah ke tak nyampah, ngantuk lah ustaz ni, datang je. Dia bukan buat exam pun hujung tahun kan, dia tak buat muslimat. Kalau dia buat exam, kita takut lah, mak aku dalam masa dia ngajar aku tidur ni, aku tak boleh nak jawab ni. Dia tak buat exam, percayalah. Kan sebab tak ada, kami pegang tauliah ni diwajibkan bagi exam kepada orang yang follow kitab ni, tak ada. Kita santai-santai saja. Jadi kalau nak tidur, tapi balik tabir lah. Orang muslimat kat belakang tu balik tabir, tidur lah. Tapi daripada rumah tu niat, ya Allah, aku nak datang ke majlis ilmu, di dalamnya ada Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Dalam taman syurga tadi aku stres kat rumah ni, ya Allah. Kadang dengar ilmu zero, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kita sedang tersedu-sedan kat belakang, nangis dengan masalah kita yang tak selesai lagi tu. Ya Allah, berkat aku duduk dalam majlis ilmu ni, kau permudahkan. Subhanallah muslimat, tak percaya buatlah. Dia adalah satu terapi yang begitu indah. Dan akhirnya kita akan keluar, masalah kita tak settle lagi ni, tapi kita boleh melontarkan senyuman kerana kita boleh bersangka baik. Ada sebab ni kenapa Allah bagi aku macam ni, ya Allah. Kau tak pernah silap, berulang-ulang. Subhanallah, hati kita akan bugar dengan keimanan. Ini hati yang sehat muslimat. Tapi kalau hati kita sentiasa berburuk sangka, itulah akar kepada segala keburukan. Sebab tu kitab ni sebut pada kita, buruk sangka ialah perbuatan dalam hati yang terzahir, umpatan dan fitnah. Oleh itu apabila melintas sahaja sangkaan buruk, maka tepislah. So tips Ustazah Zai, nak tepis dengan apa? Astaghfirullah, aku ni tak kenal dia, pasal apa aku cakap macam ni? Astaghfirullah, aku tak tahu benda yang betul, ampunkan aku ya Allah. Mujur aku tak cakap depan dia tadi. Hang ni memang orang dia niat jahat kan? Tak cakap lagi. Kalau cakap, bayangkan perasaan dia kena tuduh macam tu. Dia datang dengan niat baik, tapi kita tuduh kat lisan kita, hang ni jahat kan? Agar tidak singgah, ia menetap dalam hati. So cepat-cepat tepis. Jadi praktikal kepada nak membunuh sangka-sangka buruk, kena cepat-cepat lawan dengan istighfar sebelum dia mendiam dalam hati kita. Dia akan berakar umbi. Selama mana kita tak suka dengan orang tu, kita tak kenal lama dengan orang tu, kita akan sangka buruk. Betul lah kata Dr. Aid Al-Qarni, kita ni kerap bermusuh dengan sesuatu yang kita tak tahu. Kan muslimat, kita tak tahu sangat tentang dia, tapi kita nak bersangka-sangka buruk. Maka bermujahadahlah untuk membuang sangka buruk dengan memberi pelbagai alasan untuk terus bersangka baik. Pelbagai alasan. Kalau kita diuji, sahabat, mula saja diuji kita dah mula bersangka buruk, lebih biadab sebenarnya minta maaf sebut, bukan sahaja sangka buruk dengan hamba Allah yang didatangkan menyusahkan kita tu, tapi kita bersangka buruk dengan Allah. Kenapa engkau hantar aku orang macam ni ya Allah? Apa lagi yang aku tak buat ni ya Allah, kan? Sebut nama Allah tu, tapi dalam keadaan kita berdosa kepada Allah, kerana kita bersangka buruk kepada Allah. Masya Allah muslimat. Sebab tu kalau kita latih hati kita untuk diputihkan daripada kehitaman sangka buruk, subhanallah, kita akan berhati lapang, tenang. Walaupun kita belum senang, walaupun kita tidak senang. Macam kita dah bercakap berapa lama ni?
Subhanallah. Jam tu jauh, Arab terror ni. Okey, kita lagi dah lebih setengah jam. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana caranya, kata Nabi SAW, untuk terus bersangka baik? Innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah tidak akan melihat niat buruk seseorang yang terlintas, hanya lintas je dalam dirinya. Bila terlintas, kita tepis. Tepis tu jalan mudahnya dengan istighfar. Okey. Jadi jangan dia, ya kot aku rasa. Kalau fikir balik, betul lah. Kalau tidak, takkan anak dia tadi balik lambat. Anak dara dia perangai pula macam tu. Kita pula yang bersambung-sambung. Besok tak habis lagi ni. Kan? Minggu depan tak habis lagi ni. Akhirnya geram tak diluah. Bang, saya rasa betul lah jiran kita tu. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab tu kita disuruh tepis. Kata Nabi, Allah tidak akan melihat niat buruk seseorang yang terlintas dalam dirinya selagi dia tidak melakukan atau mengucapkannya. Itu sebab orang selalu tanya, Ustazah, dosa tak kalau kita ngumpat orang dalam hati? Kemarin lagi dia ni kan, ngumpat orang dalam hati. Kan Ustazah, dosa tak? Kita marah ni, tapi tak marah depan dia lah, kita marah dalam hati. Cara nak menepis tu kau bermujahadah tak? Syaitan bila ada je keburukan di hati kita, dia akan siram macam-macam, letak ranting banyak-banyak yang mudah terbakar, siramkan dengan minyak gas. Nafsu pula seronok ni, kan, dibuai oleh hayunan apa yang iblis bisikkan pada telinga kita. Sebab tu dia jadi panjang sangka buruk tu, dan tak puas kalau tak dikeluarkan melalui lisan dan perbuatan. Akhirnya dia menjadi satu dosa besar. Okey, bila Nabi bercakap demikian, apa yang sahabat-sahabat Nabi belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tengok Saidina Umar Al-Khattab berkata, apabila saudaramu berkata sesuatu yang mencurigakan, fikirkanlah tentang yang baik-baik sahaja. Dah jelas dia bercakap perkara yang mencurigakan, yang buat kita nak bercakap, bang, tadi dia tu cerita kat saya, kalau dia jadi pengerusi masjid nanti, orang perempuan semua tak boleh pergi masjid. Kalau dia jadi betul macam mana bang? Saya ni suka pergi masjid. Dah jadi ke belum dia tu pengerusi? Belum lagi muslimat. Tapi dia cakap macam tu, kalau sebab perempuan ni sebenarnya tak payah pergi masjid ni, duduk jaga laki je dekat rumah. Saya tak suka kalau dia jadi pengerusi. Alah, relax yang dia belum lagi jadi pengerusi. Kan muslimat? Tapi mencurigakan ini, apabila saudaramu berkata sesuatu yang mencurigakan, fikirlah tentang yang baik-baik sahaja, dan engkau akan mendapat penjelasan yang baik-baik juga. Barulah muslimat dirahmati Allah, saat itu datang, tiba dia bagi penjelasan. Tak, bukan saya tak bagi orang perempuan datang, tapi ingat kata Nabi, kedua perkara yang paling patut dijaga, yakni jangan terlibat diri kita dengan fitnah. Apa fitnah muslimat? Kita kan kalau tadi saya datang awal, contohlah kat depan tu ramai, kadang-kadang masjid surau macam tu. Ada satu surau Darus Saadah di Keramat rumah saya tu, dia memang lelaki-lelakinya memilih hari gotong royong hari Rabu. Saya kata, apa hal pula buat gotong royong hari Rabu? Kita nak muslimat ni nak kuliah. Kan muslimat, datang tak sangka buruk, tapi hati akan kata, ya Allah, kan, sebab apa mungkin dia nak dengar juga kuliah sama. Dapatkan penjelasan dari acik-acik, ustazah, dia orang yang pencen-pencen ni memang saja buat seminggu sekali. Pakcik-pakcik pencen ni, sebab tu surau mereka bersih. Seminggu sekali datang surau hari Rabu, sebab memilih nak dengar kitab yang ustazah bahas sekali, sambil sapu sampah, sambil, oh ya Allah Tuhan, cik baik aku tak cakap hari tu. Kan, sebab kita tak tahu. Istighfar dulu muslimat. Takkan kita ni tunjuk terror sangat, kau tak boleh dengar kuliah aku. Ni untuk muslimat sahaja. Dia bukan tengok fokus muka kita macam makcik-makcik duduk depan kita ni, sambil nyapu sampah, sambil bakar sampah kat ujung sana. Maknanya mereka nak buat kerja hatta yang paling comel, cute, sopan muslimat. Saya kata, lolo baiknya pakcik-pakcik pencen kat sini. Kami tengah makan apa-apalah yang makcik-makcik ni buat potluck. Tiba-tiba nanti bawa satu plastik aiskrim. Bukan murah-murahnya aiskrim tahu, Cornetto semua kan. Dia bawa, ustazah makan aiskrim, dalam hati kata 10 biji pun habis ni kalau bagi. Tapi takkan nak makan 10 biji kan, sabar-sabar je lah. Bagi sebiji, Alhamdulillah. Kan itulah ustazah, tak berkira dia orang kat sini, Alhamdulillah, seronok. Tapi kenapa dikeluarkan kemudian? Kalau ramai-ramai 40 orang datang tadi, jenuh 40 aiskrim beli. Jadi yang baki tengah sembang dengan ustazah, tengah nak basuh pinggan tu, tinggal makcik-makcik 10 orang, dapat aiskrim seorang satu. Pinggan ni tak berbasuh lagi, duduk jat lah makan aiskrim, kang cair. Kan muslimat.
Comel datang masjid, datang surau, Masya Allah. Buang segala sangka-sangka buruk. Faham? Ini yang ditiru oleh Umar Al-Khattab daripada akhlaknya Nabi SAW. Misalnya, jika seseorang tidak menepati masa yang dijanjikannya pada kita, kita marah kan orang datang tak tepat masa, maka berilah alasan pada diri sendiri dengan beranggapan dia sakit kot dia ni, kan, selipar dia hilang kot nak keluar rumah. Kan ada je kita, daripada kita bersangka yang buruk-buruk. Oh, dia terlupa kot, salah aku ni, aku tak telefon. Cuba ajar salah kita. Oh, tengok baliklah WhatsApp. Oh, patutlah aku cakap kat dia nak remind balik pagi ni. Aku yang tak ingatkan dia. Mungkin dia ingatkan aku tak serius ni nak jumpa dia ni. Cari salah diri sendiri sebelum menyalahkan orang. Ini cara untuk memunculkan sangka baik di dalam hati kita. Bersangka baiklah walaupun mungkin dia tidak sebaik yang disangkakan. Masya Allah. Walaupun mungkin dia tak sebaik yang disangkakan, kita tetap disuruh bersangka baik. Ini bahaya juga mengajar muslimat ni, sebab wajah-wajah yang kerap hadir majlis ilmu ni bahaya juga kalau nak ngajar. Sangka baiklah sahabat-sahabat. Pukul 3 pagi dia nak bangun tahajud, tengok orang tengendap-ngendap dekat kereta baru yang dia baru beli kan. Buka gate pelan-pelan, buka selimut kereta baru kita tu kan. Lepas tu kita nampak dia pandang kiri, pandang kanan. Kita duduk atas, bang, tapi rasa bukan perompak tu kot kan. Sangka baik je lah bang, tahajud 18 rakaat. Tiba-tiba dengar gate buka, kereta kita dah kena bawa lari. Suami kata, awak kata tadi nampak Ustazah Hajar sangka baik. Saya ingat dia saja je nak tengok kereta baru kita. Allah kan, kena Allah selalu. Dia bahaya juga. Macam mana ya muslimat? Sebab tu saya yakin dalam kita mencari ilmu, yang beri faham bukan guru yang mengajar, tapi Allah. Ya Allah, anugerahkanlah hikmah kepada orang yang mencintai majlis ilmu. Sebab ramai yang datang tapi buat-buat tak faham. Ramai yang datang tapi dia tak boleh apply, tak boleh praktik dalam kehidupan dia. Faham ya muslimat? Sebab tu kita diajar sepertinya dipaksa pagi hari dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Minta hidayah walaupun malam tadi dah bangun tahajud, Quran dah banyak baca, sedekahnya dah banyak. Ya Allah, sentiasa beri aku hidayah seperti mana orang lain yang Engkau beri hidayah. Ini permulaan dalam doa kunut. Kalau kita berpegang kepada tak baca doa kunut pun, tetap ada bacaan dalam duduk antara dua sujud, wahdini. Itu sunat dibaca. Kalau tak baca pun tak apa. Tapi dalam Fatihah wajib kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kalimah yang kita ulang baca dalam solat ini sebagai satu tanda beri signal pada kita, mu ni berhak minta hidayah Allah tiap hari. Walaupun tudung dah labuh, solat dah tak tinggal, muslimat kena minta hidayah, jangan sombong. Saya setiap kali nak melangkah majlis ilmu, Allahumma hdini fi man hadait. Kadang saya tak baca doa kunut ke pagi tadi? Kenapa baca? Tak faham kan? Sebab minta Allah beri hidayah, sama seperti Allah beri hidayah kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu tu di-refer pada siapa? Yang orang hidup dengan hidayah, yang mati dalam hidayah, itulah insya-Allah para sahabat Nabi yang dijamin syurga. Kita nak jadi macam tu muslimat. Nampak macam kau dah mengajar sangat, tak payah minta hidayah lah, memang sentiasa dalam hidayah. Tak. Sebab tu ramai orang hanya bercakap tapi tak buat. Kita tak nak jadi macam tu kan. Kita tak rasa malu ke dengan Allah bila kita bercakap benda baik tapi kita tak buat kebaikan tu? Tak rasa lazat muslimat. Kalau anak-anak kita dinasihat tapi tak mau dengar, jangan salahkan mereka dulu. Saya selalu macam tu. Ustazah kan, kenapa ya kakak yang ingat tak kalau dekat masjid tu, dia lah paling depan sekali. Yang mana kak? Yang selalu catat nota, tak angkat muka, catat je macam tu kan. Kenapa? Dia tu lah kaki ngumpat sebenarnya kat taman ni. La ilaha illallah Muhammad. Sebelum kita, ya ke kak, perangai memang macam tu. Kami khusyuk lagi. Perangai memang macam tu. Setengah jam kita ngumpat dia saja. Akhirnya yang melaporkan dan yang mendengar berita dua-dua berdosa. Kita kata Allahu Akbar, kita tak tahu pun muslimat. Balik rumah sampai dah bawa kereta ni, kenapa dia jadi macam tu ya Allah? Kat mana silap aku ni sebenarnya? Ini kena rasa. Silap kita ni kena rasa sahabat, kena rasa. Kita ni selalu tak berasa berdosa. Masalah sungguh, selalu tak rasa berdosa. Cuba bila kita nak marah orang, bila kita nak sangka buruk dengan orang, bila kita sedih anak kita buat perangai dengan kita, pasangan kita kenapa tak nak berubah, ustazah dah tua-tua dah balik haji ni. Jangan tanya orang dulu.
Apa yang aku buat ya Allah? Aku cakap benda baik tapi aku tak boleh apply benda tu dalam kehidupan aku. Aku suka orang berlembut dengan aku, tapi apa kelembutan yang aku beri pada orang lain? Kita muslimat dirahmati Allah selalu sangat. Sebab kenapa Rasulullah dia bagi tahu dengan ajaran Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau benar-benar engkau cinta dan kasih akan Allah, fattabi'uni, ikutlah akan daku. Ini saya bagi kat mana-mana. Orang hafal ustazah ayat tu, hafal. Kenapa dia hafal? Sebab ustaz-ustaz kata ni, kalau suami-suami yang kerah hati ni selalulah baca qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dalam hati tu sebut Pak Latif nama kita kan, nama suami kita muslimat. Salah, tunjuk ada sungguh nama suami Pak Latif ni, minta maaf. Kan muslimat dirahmati Allah, sebut. Dia ikut je ustaz ni ajar, bukan salah. Ustaz Zai pun mengajar. Ustaz Azwan tu duk belajar hafal Quran, ustaz dia kata tu ayat pengasih tu. Dulu depa ajar juga kalau nak ngorat anak dara orang, abang ngorat sayang dulu baca doa tu kan. Taklah dia kata kan. Sebab muslimat kita nak ajak orang tundukkan hati. Saya bila faham ayat tu, ini bukan nak tarik orang dekat dengan aku ni. Sebab Nabi sebut fattabi'uni, maka ikutlah akan daku, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosamu. So bila Nabi cakap ikutlah akan daku, siapa Nabi tu? Kita kenal tak Nabi tu sahabat? Nabi, apa yang dia cakap itu yang dia bikin. Nabi sanggup susah dengan orang, Nabi sanggup susah untuk orang lain. Nabi, orang buat jahat pada dia, dia balas balik dengan kebaikan. So kita nak beramal dengan ayat tu, suruh orang lembut hati dengan kita, tunduk pada kita. Hei, malu muslimat bagi saya lah. Sebab fattabi'uni, aku tak ikut Nabi lagi ni. Nabi bila mengajak orang bersungguh-sungguh dengan hatinya, kalau dia ke syurga, dia tak nak satu pun daripada kita dia tak masuk dalam syurga. Sebab tulisannya sentiasa ummati. Dia terlupa nak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mendoakan umatnya. Kita macam mana? Pergi Mekah ustazah bayar mahal-mahal, doa untuk siapa lagi? Doa untuk kita, keluarga kita, itu je. Anak-anak SPM 10A lah hujung tahun ni, itu je. Sampai nak balik daripada Mekah, Madinah, masuk Raudhah berlama-lamaan, tak doa pun untuk umat Nabi SAW. Tak doa pun nak jumpa Rasulullah dalam syurga. Tak doa pun untuk dipandang oleh Allah dengan rahmat sampai ke akhir hayat. Tak minta. Sebab tu ada orang jumpa saya, ustazah doakan akak dapat haji. Akak bukan hajah dah ke? Kan dah ustazah, tapi akak buat silap dulu. Muda-muda pergi jahil. Apa silapnya kak? Dekat Arafah tu ustazah, akak berdoa macam-macam. Ada list doa ni. Tak ada satu pun doa yang akak baca di Arafah tu yang tak makbul sehingga hari ni. Suami dah naik pangkat, rumah dah besar, anak-anak dah berjaya. Silapnya akak ketika itu di bumi yang paling mustajab doa, akak hanya doa untuk dunia akak. Faham tak muslimat? Jadi akak nak sangat pergi lagi ustazah. Kali ni akak nak minta mati husnul khatimah, nak kekal dalam iman, nak mati dengan kalimah syahadah. Kerana apa mindanya sudah berfikir demikian? Kerana ilmu. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi saya kata mudah-mudahan hajat akak dikabul Allah. Tapi kalau tak dapat muslimat, perbuatan manasik haji yang kita dah buat seperti ajaran Nabi SAW, insya-Allah mabrur. Kemabruran itu teruskan walaupun akak tak berada di bumi Arafah. Doalah dengan sungguh-sungguh. Nak tunggu pergi haji kali kedua pula bila lagi? Tak tentu. Jadi semua kita ada kesilapan. Adakah hanya doa di bumi Arafah yang dimustajabkan Allah? Tak. Penyesalan akak yang sungguh-sungguh hari ini minta. Bangun malam itulah doa, minta husnul khatimah, minta kesayangan-kesayangan kita pun tunduk pada Allah. Jangan minta kesayangan kita tunduk pada kita. Ya Allah, janganlah lelaki aku pandang orang lain. Ya Allah, pandang aku je. Silap muslimat. Minta suami kita pandang Allah. Sebab bila dia jujur dan setia dengan Allah, pasti dia akan jujur dan setia dengan pasangan dan orang sekelilingnya. Faham ya? Jadi kalau dia mula ada masalah dengan manusia, sebenarnya cek hubungan kamu dengan Allah. Kamu dah ada masalah hubungan dengan Allah. Sebab tu kamu mula bermasalah adik-beradik kan. Yelah ustazah, dia perampas harta arwah mak ayah saya, semua dia orang dapat, saya tak dapat. Benda macam tu sebenarnya kecil di sisi kita, tapi kita besar-besarkan sampai putus hubungan adik-beradik. Muslimat sangka buruk lagi bertambah. Tu bini dia punya perangai lah tu bang, macam tu. Dulu kan abang saya tu perangai baik, tapi sejak kahwin dengan orang macam tu,
Padahal kalau kita sembang dengan bini dia, tak ada pun bini dia duk hasut suami tu suruh ambil harta adik-beradik dia. Faham ya muslimat? Sangka-sangka buruk sampai putus hubungan adik-beradik. Kerana kita tak tiru akhlak Nabi. Nabi dalam berdoa bukan untuk dirinya. Sahabat radhiyallahu anhum bila berdoa lupa nak doa diri sendiri. Sahabat duk doa sebelah-sebelah ni sampai dia pun duk bertanya, aku dia tadi duk dengar hang doa, tak ada pun doa untuk hang. Sebab dia yakin yang katanya Nabi, kita doakan orang lain, malaikat amin doa yang baik itu untukmu jua. Jadi aku yang banyak dosa ni apa sangat nilai amin aku ni? Malaikat Allah sekali mengaminkan pasti diangkat Allah. Faham maksud? Sebab malaikat tak buat dosa macam kita. Subhanallah. Jadi konsep ni kalau kita faham, datang je keburukan di hati, cepat-cepat kita tepis. Cepat-cepat kita lawan dengan sangka baik kepada Allah, kepada seluruh hamba-hamba Allah. Subhanallah. Kata orang bijaksana, kemarahan kita pada seseorang akan membakar diri sendiri, bukan membakar orang yang kita marahkan. Faham sahabat? Sangka buruk ni akan boleh menyebabkan marah. Orang sampaikan sesuatu yang belum tentu sahih, kita percaya bulat-bulat, lalu kita balik dengan sangka-sangka buruk. Kita marah kenapa orang tu cakap macam ni kat kita. Akhirnya muslimat bukan membakar orang tu, tapi membakar diri kita sendiri. Sebab satu kejahatan, akhirnya kerja rumah tak siap. Kerja terbaring atas tilam. Buat apa? WhatsApp orang tu. Kau rasa betul tak apa dia cakap? Kau rasa nanti nasi tambahnya banyak? Aku rasa betul kot. Sebab semalam kau masuk je masjid, dia jeling kat engkau. Kenapa dia jeling kalau dia suka kat engkau ni? Sebab dia tak suka kat engkau dah tu. Inilah kawan-kawan yang membunuh sebenarnya. Tolong saya selalu bagi contoh Do Re Mi tadi kan. Selalu saya tak tahu kenapa suka sangat. Sebab kita kadang-kadang dalam berkawan, dalam bergrup-grup macam tu muslimat, kan dia PM teping, kau rasa dia tu suka ke aku ke? Dia ikhlas ke tidak bagi hadiah hari jadi aku tu? Mana aku nak tahu? Yang aku tahu dia bagi tu ikhlas lah tu, insya-Allah. Kau siapa nak korek-korek hati dia? Tolonglah jadi manusia yang islah, mencantumkan. Faham muslimat? Kita tak boleh jadi, aku rasa tak, macam tak ikhlas. Dia tengok tadi dia bagi tu, dia bukannya bagi depan kau kan, dia kirim kat orang kan. Kita pula jadi punca. Sahabat, kalau orang yang retak menanti belah terus terbelah dengan mulut kita, kamu tunggulah api neraka untuk kamu. Tapi kalau orang yang retak menanti belah, bercantum dek kerana gam uhu, gam gajah yang kita bawa, faham akhirnya mereka baik semula, tunggulah dengan sikit amal kita, mudahnya lorong-lorong ke syurga Allah terbuka luas untuk kamu. So nak dapat macam ni dengan lidah yang baik, dengan ilmu, macam mana aku nak cantumkan semula ni ya Allah? Sebab Allah paling marah bila sebenarnya kita ni berpisah-pisah, putus silaturahim, tak ada kasih sayang di hati. Sedih kan muslimat? Kita ni dah macam-macam majlis ilmu, bercakap perkara-perkara baik, tapi Masya Allah kita nak bersangka baik pun hati kita lemah, apatah lagi berbuat baik. Jadi tak payah, tak sempat kita nak cari, aku rasa perangai macam Ustazah cakap ni jiran belakang rumah aku, aku rasa orang depan rumah aku. Tak, cari pada diri kita sendiri. Sebab tu bila kita cari, ya Allah, anak aku degil ni mungkin ya Allah silap pada aku, maka aku solat taubat banyak-banyak pada Engkau, mudah-mudahan ringankan segalanya, Engkau gugurkan dosa aku ya Allah. Sebab bila kita bersih daripada dosa, wajah akan bercahaya. Bersih dari dosa, kita cakap sikit melekat pada hati orang yang mendengar. Wajah yang bersih dari dosa, sahabat, bila kita bersih daripada dosa, tak payah kita nak mengadu domba, orang datang dekat dengan keliling kita. Ini Rasulullah. Ada orang musuh-musuh yang diupah, siapa jumpa Rasulullah akan dihadiahi 100 ekor unta yang sedang bunting. Tapi bila tengok akhlaknya Rasulullah, cair hatinya, sujud di hadapan Rasulullah, terduduk. Maka dengan ini aku mengaku bahawa Allah Tuhanku, Engkau Muhammad adalah Rasulku. Nak marah, tak jadi marah. Sebab apa? Sebab kelembutan yang ditunjukkan, akhlak baik yang ditunjukkan. Jadi nak jadi jahat ni bukan daripada orang lain, daripada sangka buruk kita sendiri. Begitulah juga nak jadikan diri kita ini baik. Muslimat dirahmati Allah, bermula dengan sangka-sangka baik kita. Subhanallah, saya suka muslimat dirahmati Allah untuk tutup kisah pertemuan kita pada pagi ini, sangka baik dapat baik. Satu, kalau dalam bab ni kan, dia ada satu cerita
Kita tak boleh nak katalah ini mitos ke, kan muslimat. Tapi kisah-kisah rakyat ni kadang-kadang bila kita masukkan dalam satu-satu bab penceritaan, dia akan jadi menarik. Dia tulis dekat sini, jenguklah isteri saya. Tajuk dia lah. Kan kalau orang lelaki cakap kepada lelaki lain, jenguklah isteri saya, something wrong dah ni. Kan? Jadi kita kena baca cerita ni. Kisahnya seorang perompak memasuki sebuah rumah. Seorang perompak memasuki sebuah rumah. Kejadian itu disedari oleh tuan punya rumah yang tidur di tingkat atas. Walaupun begitu, dia tak berani melawan kerana perompak itu bersenjata. Kan? Jadi dia pun sebelum perompak itu keluar dengan barang-barang rompakan daripada rumahnya, dia pun berkata, sempat pula dia berkomunikasi dengan perompak ni. Sebelum kamu pergi tinggalkan rumah aku ini, jenguklah isteri aku yang berada di tingkat atas. Dia telah menunggu kamu selama 15 tahun. Tu dia bahasa dia. Dia telah menunggu kamu selama 15 tahun. Sebenarnya selama 15 tahun isterinya dalam keadaan bimbang. Rumah besar, kalau tak ada guard kat depan takut perompak masuk, kan muslimat dirahmati Allah. Hidup dia sentiasa resah dengan rumah macam ni bang. Kalau kita tak kunci, memang kita dah kunci yang kenapa nak patah balik? Kotlah nanti bang, kita nak lupa nak jampi-jampi depan pintu tu, nanti kotlah ada perompak masuk. Hari-hari hidup dia resah takut ada perompak masuk. Maksud dia selama 15 tahun isteri aku sedang menunggu engkau. So dia nak bagi tahu kita, kadang-kadang susah yang kita dapat ni asbab sangka-sangka kita sejak awal lagi. Faham ya muslimat? Kita orang perempuan selalu macam tu kan. Patut Quran sebut dengan kalimah halu'a jazu'a manu'a. Resah gelisah, bersangka-sangka. Muslimat dirahmati Allah, clearkan. Ada ke tidak perompak kat rumah aku ni? Tak ada. Yang aku duk risau sangat, kenapa? Nak keluar rumah kunci tak pintu? Bukan kunci pintu kayu je ustazah, grill, pagar, macam-macam kunci. CCTV dah pasang. Akhir bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku nak keluar ni kau jaga. Rumah yang aku tinggal, harta benda aku ni kau jaga ya Allah. Masya Allah muslimat, saya dah jumpa anak murid saya, rumahnya sebelah masjid betul. Rumah paling besar corner lot. Anaknya 7 ke 8 orang, besar-besar. Kalau balik kampung tu 2 biji kereta. So raya balik kampung Terengganu, balik sampai dekat pagar rumah pukul 2-3 pagi macam tu lah. Siapa yang lupa tutup pagar ni? Kita dah balik rumah ni, pagar terbuka luas. Tiba kereta naik atas sesuatu. Apa benda yang kita langgar ni? Pos kereta yang biasanya lapang. Rupanya perompak buka, cabut gate dia, baringkan atas pos tu. So dah malam, memanglah dia langgar atas tu. Dia tak tahu. Masuk dalam rumah, sebiji laptop anak-anak dia belajar langsung tak ada. Bukan itu saja, jam-jam kat dinding semua habis. Rupa-rupanya jiran kata, sangka baik, ingatkan jiran saudara mara angkat barang sebab dengar hari tu kau nak pindah. Bawa lori, TV semua kau habis. Yang saya kagum muslimat, Kak, Masya Allah, semoga digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Akak fikir satu je ustazah, dalam banyak-banyak lama-lama akak hidup, ustazah tahu akak macam mana kan. Sebab dialah antara orang yang paling banyak infak sedekahnya melalui tangan saya je muslimat, belum melalui orang lain lagi. Tapi akak tahu kan ustazah macam mana. Akak rasa ni tak ada benda lain ni, ada zakat-zakat yang belum akak selesaikan. Faham tak muslimat? Dia tukar minda dia daripada kehilangan benda-benda dalam rumah ni kepada menyalahkan diri sendiri. Nanti ustazah kak duduk diam-diam, akak nak tengok balik mana yang belum selesai. Kak, barang-barang semua habis ni. Nak buat macam mana ustazah? Kalau Allah nak ganti sekejap je. Ustazah balik bawa kereta aku ustazah ke dia ustazah ni? Tak faham ni muslimat. Faham tak? Sebab sangka baik dia, subhanallah. Tapi jiran yang dah nampak lori, tak tanya siapa datang ni, siapa suruh, tak telefon ada orang. Sebab jiran saya, rumah saya selalu ada orang sangkut benda kat pagar lah kan. Ustazah dekat Kedah kan, tu ada orang depan pintu pagar ustazah tu kan. Ni saya nak sangka baik ke macam mana ni ustazah kan? Kak, dia pakai baju apa? Tu adik ipar saya tu, dia hantar barang kan, saya dah suruh letak, alhamdulillah kan. Itu bukan busy body tau muslimat. Kita jangan marah bila ada orang terlebih baik macam tu. Bukan busy body, sebab dia tak nak sangka baik yang silap tadi. Saya tak faham kenapa ada jiran yang tak telefon dia dulu. Betul ke kau hantar saudara? Sebab dia boleh sembang dengan orang sebelah.
Kan dia kan nak pindah, nak tukar tempat kerja. Ni saya angkut dulu barang-barang dia. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia boleh cakap mungkin ada zakat saya yang tak selesai. Level inilah yang penceritaan yang buat saya, Masya Allah, rupanya sangka baik ni sungguh muslimat. Dia kalau buat open house kan, muslimat, kambingnya saja 4 ekor. Macam tu kan. Hati saya ni punya sangka buruk lah kan dengan ustaz. Bang, rasa tahun ni kalau kita pergi raya rumah dia tak ada dah kambing kot bang kan. Telan radio lagi kan muslimat. Tak ada dah kambing kot, sian bang, habis semua barang-barang dia. Pergi tambah 5 ekor kambing muslimat. Kan ya Allah, cantik balik rumah dia. Jam dinding yang tak ada cantik balik. Kalau Allah nak ganti sekejap je. Dengan apa? Dengan sangka baik dia kepada Allah. Masya Allah. Macam orang Nusa Putra kan agak-agak, alamak ustazah macam mana nak ubah ni. Dengan sangka baik kita tu datang yang baik-baik. Dengan sangka buruk yang resah rumah besar kan, 15 tahun dah. Rupanya suami macam ni, suami yang ada ilmu, dia sindir isterinya. Faham muslimat? Hang duk risau sangat kan, 15 tahun rumah besar, perompak datang. Dah kunci kan? Selebihnya kita tawakal pada Allah. Allah yang akan menjaga. Orang macam ni hilang habis semua macam tadi pun, dia tak adalah rasa macam kehilangan segala. Syukur ustazah, benda berlaku masa kami balik kampung, akak tak dapat bayangkan. Anak dia semua lelaki, seorang je perempuan. Dah lah bilik yang perempuan tu kat bawah seorang. Ustazah bayangkan kalau dia seorang. Ya akak syukur masa akak balik kampung jadi. Syukur lagi, sangka baik lagi. Faham muslimat? Makin kaya lagi sekarang saya tengok. Tak faham kita. Sebab dia baik. Allah datangkan yang baik-baik. Allahu Akbar. Semoga cerita-cerita begini pindah kepada kita, insya-Allah. Dan kata suami tadi, sangkaanmu kali ini benar-benar terjadi. Bukan maksud dia suruh perompak ni duk pi tengok isteri dia tu buat jahat pula kat isteri dia. Tapi hang duk cari sangat kan selama ni. Inilah yang berlaku. Dia kalau nak brutal lagi contohnya, abang ni outstation ke apa, cawangan kan, kan baru. Jangan dicabar-cabar muslimat. Ni ustaz-ustaz cakap kat saya, ustazah ceramah tolong cakap, jangan cabar-cabar suami ni. Depa buat sungguh. Abang ni balik lambat ni pergi mana? Ngeteh ke pergi jumpa orang? Dia tak ada niat pun. Tapi isteri yang bagi solusi begitu, maka kami cuba-cuba. Jadi pula ustazah. Sabar je lah muslimat. Kan kadang-kadang dengan depa ni, dia kalau dia bagi tahu dia nak pergi ngeteh, sangka baiknya apa muslimat? Kan jap-jap tanya, abang betul ke? Je selfie sekejap dengan kawan abang tu. Kan ada teknik macam-macam sekarang ni kalau kita nak mencari tabayun dia kan. Tapi dia belum lagi tunjukkan kejahatan, kita rasa memang tak boleh harap ni ustazah kalau perangai macam ni. Dia kata nak ngeteh tapi rupanya pergi dating dengan orang lain. Kan hari-hari hati kita begitu. Akhirnya muslimat dirahmati Allah, kita yang cari susah. Kan saya jumpa pengantin baru 2 bulan kahwin. Dia messenger kat saya nak tergelak pun ada. Itu yang keluar stiker, aku nak gelak ke nak nangis ni perempuan macam ni. Ustazah, saya sayang sangat suami saya. Tak payahlah pergi kerja. Saya risau kalau dia pergi kerja nanti dia pandang perempuan lain. Baru 2 bulan bolehlah macam ni. Kan kalau kau hidup 20 tahun macam tu, daripada gemuk jadi kurus. Yang tak reti kurus ni sebab muslimat dirahmati Allah, dia tak ada rasa-rasa macam tu. Tapi bukan kita lepaskan tali terus. Faham ya? Dia kata macam mana saya nak tenang hati ustazah kan? Saya tak sanggup. Saya rasa pukul 5 petang suami saya nak balik tu lama sangat. Saya kata cuba sibukkan diri kamu. Kamu buat apa dekat rumah tunggu suami kamu balik? Kan muslimat dirahmati Allah, tak ada apa. Saya masak special untuk suami saya. Saya sedih. Dia janji nak balik awal makan dengan saya, tapi akhirnya makan dengan kawan. Habis tu bila suami balik, saya merajuk sampai besok. Besok awak makan apa kalau duduk dalam bilik seorang-seorang tak makan apa? Dia tak pujuk. Memang dia tak akan pujuk. Awak pujuklah diri sendiri. Sebab rugi tau muslimat merajuk lama-lama ni, yang lapar kita kan. Dia tak ada masanya. Dah 20 tahun dah aku hidup, pujuk pun tak jalan. Kau pujuklah diri kau sendiri. Dapur dekat luar bilik. Bila kita hintai, dia tengah tengok TV depan, aku kena lalu depan dia ni. Aku tak nak lalu depan dia ni. Sanggup berlapar dalam bilik. Ini hakikat tau di kalangan orang perempuan. Patutlah akak tak payah diet kurus kan, kerap merajuk rupanya. Ustazah dia tak pujuk akak, penat kan. Memanglah muslimat kan. Kita banyak bersangka buruk, akhirnya yang datang adalah buruk. Semoga bukan kita, semoga bukan orang-orang yang kita sayang kerana Allah. Jadi panduannya jelas dalam Quran, panduannya jelas dalam hadis. Moga-moga kita sentiasa dipimpin dan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tutup dengan doa. Ramai pula yang gelak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah dalam keberkatan majlis ilmu yang kami raikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan ya Allah. Ampunkan dan hapuskan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa pasangan kami, suami kami, lelaki-lelaki yang melindungi kami ya Allah. Kami pohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Kasihani mereka yang terpikul di atas bahu mereka pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapanmu di mahsyar kelak ya Allah. Kasihani suami kami, Engkau berikan mereka petunjuk, hidayah dan taufiqmu agar mampu mereka memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurgamu, mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api nerakamu. Kami pohon kepadamu ya Allah, ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dari seluruh keturunan kami. Kasihani anak-anak kami yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan mihnah ini ya Allah. Engkau lindungi mereka walau di mana mereka berada ya Allah. Mereka lah Islam di masa akan datang. Jangan gelincirkan mereka daripada landasan Quran dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pohon ya Allah, cenderungkan hati anak-anak kami mencintai perkara yang Engkau redai. Engkau hijab hati anak-anak kami mencintai perkara yang Engkau murkai ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah yang kami kasihi ya Allah. Ibu dan ayah kami yang sedang tua, sakit dan uzur berada di penghujung usia. Kami pohon berikan kesihatan yang baik sehingga mereka mampu mengabdi diri kepadamu sehingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh, Engkau lapangkan kubur mereka. Engkau terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbanimu ya Allah. Kasihani ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami ya Allah. Izinkan satu pertemuan yang indah bersama para salihin dan salihat. Engkau syurgakan kedua-duanya ya Allah. Kami pohon ya Allah, air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan ya Allah. Keringat ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan ya Allah. Kami pohon kepadamu, pandang ibu dan ayah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul dalam Raudatul Jannah. Engkau satukan hati-hati kami, eratkan akan ikatannya, berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu. Kami bertemu dalam kebaikan di dunia ini. Engkau temukan kami dalam kebaikan jua apabila kami pulang ke kampung akhirat kelak ya Allah. Permudahkan setiap urusan kami. Kabulkan doa dan permintaan kami yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Beri kesihatan yang baik kepada kami ya Allah. Beri keberkatan rezeki kepada kami wahai Allah. Kami pohon kepadamu, andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik ya Allah. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah. Kami redha bertemu denganmu dan Engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya sayang semua kerana Allah. Walaupun mungkin jarang kita bertemu, jaga ukhuwah kita, sahabat-sahabat. Kita sayang Nabi, kita contohi apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Moga lisan kita sentiasa ringan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.